Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, sebelum ni kita belajar tentang apa? Pembahagian khabar kan. So khabar dia bagi kepada 4 kalau kita ingat balik muka surat 16, 17, 18 hari tu. Muka surat 18 tu dia bagi khabar tu kepada satu khabar yang wusu ilaina, kemudian fasa sani, itu fasa pertama, taksimul khabar bi'atibari wusulihi ilaina. Yang tu lahirnya khabar mutawatir, khabar masyhur, khabar aziz dan khabar apa? Gharib. Kemudian fasl sani, pembahagian dia tentang makbul dengan mardud kan. Sani khabar makbul. Fasal awal tentang wusul. Bagaimana dia wusul? Allah. Tu ya. Besar sangat. Macam mana anak kecil kan? Ctrl Z. Window. Bukannya yang tab pakai tab ni, pakai control je. Untuk kecilkan ni. Sebelah dal. Jin. Oh, okey. Besar sangat Satu boleh? Satu tentang pembahagian bagaimana dia sampai kepada kita. Usul bagaimana dia sampai kita, banyak ke sikit kan. Ini bagi pada mutawatir. Mutawatir dengan apa? Dengan ahad. So ahad ni terpecah kepada 3 pula kan. Satu masyhur, yang kedua dari segi bilangan lah kan. Dari segi bilangan masyhur paling banyak sekali 3 ke atas, kemudian 2 ke atas aziz, kemudian 1 ke atas gharib. Ini perbahagian dari segi bagaimana dia wusul kepada kita kan. Kemudian yang kedua pembahagian sekarang ini ialah berkenaan dengan makbul. Khabar yang semua ni, yang ni yang sampai kepada kita ni dari segi mutawatirnya. Mutawatir khalas, maknanya hukum dia memang wajib diterima kan. So yang dipertikaikan ialah khabar ahad. Yang ni lah yang nak menentukan sahih tak sahih ke, hasan ke. Ahad saja kan, ahad saja. Segala hukum hakam tentang usul hadis yang biasa kita dengar tu, dhaif ke, sahih ke, hasan ke. Sahih dengan pembahagian-pembahagiannya, hasan dengan pembahagian-pembahagiannya, dhaif dengan pembahagian dia, dan maudhu' semua duduk sini di khabar ahad. So kalau diterima kita panggil makbul. Azam makbul pun ada pembahagian dia, satu sahih dan hasan. Sahih dan hasan. Dan sahih dan hasan tu pun bagi 2 pula. Sahih pada zat dia, makna asal sahih, ataupun sahih yang diangkat. Yang li zatihi itu yang mana yang asal dia sahih. Kemudian yang diangkat li ghairihi, dia diangkat daripada hasan naik kepada sahih. Begitu juga dengan hasan, ada yang asal dia memang hasan, ada yang diangkat daripada dhaif naik hasan. So dua-dua sini, saya pun bagi 2, Hasan pun bagi 2. Ini pembahagian dari segi diterima, khabar yang diterima. Khabar ahad ni
masyhur, aziz, gharib ni yang diterima dalam dari segi amalan nak diterima. Kemudian yang tiga nanti barulah mardud kan. Lawan makbul ni ialah yang ditolak, iaitu mardud, yang ditolak. Okey. So bagi tadi khabar ada tulis. Tak boleh. Dia nak kena ada image. RGB tak boleh. Dia nak kena ada image. Okey, yang sekarang ni kita nak masuk ialah khabar ahad dari segi yang makbul juga, dari segi pembahagian, dari segi apa? Binisbah, taksimu, pembahagian khabar ahadi binisbah, maknanya according to, binisbah according to ila kekuatannya, kuwatihi wa dha'fihi, dan lemahnya. So kalau dia kata pembahagian gini, artinya dari segi makbul dengan mardud lah. So kuwah artinya makbul, dha'f artinya mardud. Ini kan makbul, mardud. Makbul and mardud. So yang qasimu khabaru, sebab yang qasimu ni dia sudah lazim kan. Nombor 7. Infa'ala yang fa'il, sebab itulah ini fa'il dia. Khabarul ahad, yang qasimu khabarul ahad bin nisbah according to kekuatannya, kuwatihi, dan kelemahannya, wa dha'fihi, inqasama yang qasimu ila, dibahagikan kepada dua bahagian, kismain. So sini dia buat ni lah, khabar ahad ni yang kita belajar ni, sama ada masyhur ke, aziz ke, gharib ke, kan. So kalau kita nak tambah lagi, sama ada dia ni hadis kursi ke, kursiyin ke, hadis kursi ke, atau hadis yang sampai kepada Rasulullah, marfu' ke. Lawan marfu', mauquf ke, mana sampai ke sahabat saja, kan. Sama ada yang tu putus sampai sahabat saja. Kalau putus tengah-tengah tu, kita panggil maqtu'. Maqtu'. Tak kira lah maqtu' ke, ataupun sama ada hadis tu hadis yang verbal hadis, so kita panggil qauliyin. Lagi kalau verbal, satu lagi fi'li, action, fi'liyun, min kursiyin, min marfu'in, min mawqufin, min maqtu'in, min qawliyin, min fi'liyin. Sama ada fi'li, sama ada takrir saja, takririyan, mana Nabi terima, Nabi tengok, Nabi akui, takririyin. Lagi sama ada sifat saja, menggambarkan sifat Nabi saja, wasfan, kan, ataupun wasfi, ataupun khilqiyin,
khilqiyin. Ini sifat-sifat hadis lah kan. Ataupun khilqin, wasfan lah, sampu dua lah ni wasfan khilqiyan, wasfin. Kita dah baca bawah semua tu. So, wasfin khilqiyin. Sila khilqiyin, wasfin khilqiyin. Lawan khilqiyin tadi khuluqiyin, akhlak kan. Yang ni sifat-sifat Nabi. Sifat-sifat Nabi. Ini dari segi kalau kita nak perinci kepada masyhur ni lah. Masyhur ke aziz ke ada ciri-ciri ni lah. Ciri-ciri aziz pun tak kira lah, masyhur mesti ada, sama ada aziz, sama ada marfu'. Ini ciri-ciri pembahagian yang lain lah. Kemungkinan masyhur itu kursi, kemungkinan masyhur itu marfu', masyhur itu ada hubungan dengan mauquf, sama juga. Aziz kemungkinan kursi, kemungkinan marfu'. Tengok pembahagian tu. Kalau hadis tu kita nak refer kepada sama ada sebut nama Nabi ataupun tidak, so kita panggil marfu' ataupun mauquf kan, ataupun maqtu'. Kalau hadis tu hadis yang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia panggil qauli. Fa'ala, fi'li. Kalau Nabi senyap saja, kami melakukan perbuatan itu, Nabi duduk diam je, takriri. Kalau cerita-cerita saja tentang akhlak Nabi, tentang tubuh badan Nabi ni rambut dia sekian gitu, kita panggil wasfin khilqiyin, min wasfin khilqiyin. Kalau akhlak Nabi, wasfin khuluqiyin. So dibahagikan tadi, wahuma, kedua-duanya dibahagikan kepada makbulun dan mardudun. Dalam kalau fi'li satu yang memang betul-betul sebut masalah akhlak lah. Kalau Nabi perai ke apa semua kan, kalau nak kira semua akhlak belaka, tapi yang betul-betul menunjukkan akhlak dan perlakuan Nabi sekian. So dibagikan makbulun, kemudian dia takrifkan makbul itu apa? Makbul ialah wa huwa ma tarajjaha sidqul mukhbir bihi. Wa huwa ma tarajjaha sidqul mukhbir bihi. Beritahu dalam muka surat berapa? Tiga puluh dua tu dia tak ada nombor tu muka surat tu. Sebelum 33. So makna makbul ni ialah sebab kita terima hadis ni tentang masalah perawi itu apa yang dia ucapkan itu dia benar atau tidak benar. So dia ada dua lah, sama ada benar tidak benar. Kalau condong kepada lebih benar, maka kemungkinan hadis dia itu ialah diterima. So tarajjah mana lebih ke arah, lebih ke arah, lebih berat lah kita kata. Wa huwa ma tarajjah, lebih berat benarnya orang yang membawa berita tu, mukhbir bihi. Mukhbir bihi ni rawi lah. Benarnya ni rawi. Iaitu apa yang ini hadis yang berat benarnya si rawi dengan khabar yang dia bawa tu. Benarnya lebih berat, lebih condong benar jika dibandingkan dengan kizb. Kalau dia nak bandingkan berat sidq dengan kizb tadi, berat sidq. So dinamakan hadis tu makbul. So dia punya hukum, wa hukmuhu wujubu, wajibnya
boleh kita wujubuh tijaj. Wajib kita berhujah dengan dia. Ini boleh wajib kita jadikan dia sebagai hujah untuk menentukan hukum hakam ataupun bukti kepada salah satu amalan. Satu, untuk berhujah, dijadikan dalil. Wajib kita jadikan dia sebagai dalil, dan selepas berdalil mana wajib kita amal dia. Wujubu amali bihi. Wujubul amali bihi. Wajib beramal dengan dia. So wajib beramal dengan dia ni ada ni lah. Hukum hakam yang kita belajar 3 tu. Apa dia? Wajib, sunat, harus. According tu lah. According kita berhubung kedudukan hadis yang kita bawa tu. Bukan maknanya bila dia hadis sahih kan, artinya makbul tu mana wajib kena beramal belaka kan. So according to kita punya decide lah, dia punya wajib tu wajib ke, tahap wajib ke, tahap mustahab ke, tahap jaiz saja. So dia pun pembahagian nanti ada banyak kan. Kalau mardud secara ringkasnya ialah mardud ni tak payah lagi terjemah kan dari segi bahasanya apa kan. Ni kena cari segi makbul ni, isim maf'ul. Yang ni pun isim maf'ul. Ini daripada qabila, ini daripada radda kan. So radda yaruddu. Radda yaruddu jadi mardud. So lawan dia wa huwa ma lam yatarajjah, tidak berat, tidak condong, sikdul mukhbir bihi. Gitu. Kalau nak pergi kau ni kan. Kau ni sedek, kau ni tak berat pergi kepada sidqul mukhbir. Tidak condong hadis itu kepada benarnya rawi yang membawa hadis itu. Wa huwa, ianya adalah ma ni adalah hadis yang lam yatarajjah, tidak condong, tidak rajih benarnya si rawi dalam periwayatan dia, dalam hadis dia tadi. Ma ni dah ada ni so hukumnya wa hukmuhu annahu la yuhtajju ka tuhja. Ihtajja yahtaju kalau isim maf'ul, sirah maf'ul, sirah majhul, yuhtajju ialah tidak dijadikan hujah dengannya, maknanya tidak dijadikan dalil lah. Dengannya, so wajib amal pun tak wajib. Wala yajibu amala wala yajibu amalu. Kalau wajib bukan mewajibkan, tidak wajib beramal dengannya. Ini orang confuse kalau wajib ni amalah. So setiap satunya ada pendetailannya, ada bahagian-bahagian masing-masing. So wali kullin, ini dah ada baris dia tu tapi duduk jauh. Wali kullin, setiap satu hadis makbul minal makbuli, hadis yang diterima ni, dengan hadis mardud, setiap satu ada apa? Aksamun, ada bahagian-bahagian dia, ada pendetailan dia. Wa tafasilu. So this is subject lah mubtada. Mana khabar dia? Maria, mana khabar dia? Wali kullin lah, li kullin. So mana kan? Li Zaidin qalamun. Zaid ada sebatang
Kalam. Kalau kita kata qalamun li Zaidin boleh tak? Li Zaidin. Boleh tak? Boleh ke tak? Kenapa tak boleh? Boleh lah, tapi bukan ayat. So, ini ayat kan? Ini bukan ayat. Yang kata haza qalamun li Zaid. Haza qalamun li Zaid. Ini satu batang pen milik Zaid. This is a pen belong to Zaid. A pens of Zaid. Zaid sebenarnya tak boleh. A pen kena ada a. Kalau Zaid pen tu jadi dah makrifah. So untuk aqsam wa tafasilu sa'azkuru, I will mention. Sa'azkuru, so I will mention them. Saya akan menyebutnya di dalam dua fasal yang berasingan, yang tersendiri. So fi fas laini takil laini, insya-Allah taala, jika sekiranya Allah kehendaki. Mudah aja. So kena ingat, khabar ahad kalau pembahagian dia sedikit kuat ataupun lemah dibagi pada dua. Satu makbul, iaitu khabar yang diterima untuk berhujah dan untuk diamalkan. Mardu, iaitu khabar yang tidak diterima untuk dibuat dalil. Bila tak terima dibuat dalil, nak beramal pun tak wajib lah. Okey, khalas. Tafasilu. Ni jamak taksir. So ghairu munsarif. Masuklah khabar yang pertama, iaitu al-faslus tsani, as-faslus tsani, fasa yang kedua, iaitu al-khabaru al-maqbul. Tengok ada alif lam. Why? Ni ada alif lam. Sifat mausuf. Sebab apa jadi sifat mausuf? Sebab ni sirah apa ni? Sirah sifat. Sirah sifat. Maf'ulun sirah sifat, fa'ilun sirah sifat. Sirah sifat anak buat atas habis hilang. Tak ada rezeki Oh, hilangnya kat situ Ustaz? Dekat situ anak tak simpan. Yang hantar kirim tu, so anak baiki kan. So anak baiki di situ. Saya kata kalau ada keluar BIOS, Ustaz saya ada retail untuk saya. Boleh. Jangan reformat dulu. Tak bagi dia reformat. Ustaz ambil kan kalau boleh ambil. Khabaru al-maqbulu. So salah satu sirah, ingat isim maf'ul, isim fa'il yang kita belajar, fa'ala fa'alun maf'ulun fa'il, itu sirah sifat musyabbahah, semua sirah sifat. Kemudian isim fa'il, isim maf'ul yang nombor 2 sampai lah nombor 10 tu, semua sirah sifat. Asal isim fa'il, isim maf'ul je, campur dengan isim tafdil. Kita sebab dalam ayat tak ada Ustaz. Jadi nak, kenapa sifat dia tu macam pembuat pelaku kan? Seperti kan? Okey, chapter besar dia dipanggil fasal. Kemudian unit-unit kecil itu dipanggil mabhas. Subtopik lah. Soal mabhas.
Yang pertama. Ni al-awwal as-sani ni dia kita dah belajar dia punya cardinal kan? Cardinal ke ordinal? Ordinal lah turutan. So number ordinal semuanya sirah isim fa'il. Isim fa'il as-sani melainkan yang ni lah, tapi dia sifat lah. So sebab tu kena ada alif lam. So al-awwalu. Pasal apa? Al-mabahasu Al-thani. So Al-thani ke Al-thaniyu? Ha? Al-thani ke Al-thaniyu? Al-thani. Haji kamu dia saja ingat ni. Sanin kan? Sanin kalau tak ada alif lam sanin. So kalau ada alif lam Al-thani saja. Al-thani saja. So rafa' dengan nasab, rafa' dengan jar al-thani saja. Melainkan nasab al-thaniyah. Bagus juga antum tak ingat, so anda kena sebut semua. Memang kena sebut sana. Sebab kita tak ada keperluan nak menulis sekarang. Betul lah. Macam anak ni ada keperluan mengajar kan, so kena ingatlah, antum dengar je. So aqsamul makbul, pembahagian al-makbul. Baik, sekarang ni kenapa kita tak buat al-aqsamu al-makbul? Sebab makbul ni dah jadi teknikal dah kan. Sebenarnya kalau kita nak buat mudhaf fi'il, kalau kita nak buat gitu, kita buat al-aqsamu al-makbulah. So kalau kita nak buat sifat mausul jadi al-aqsamu al-makbulah. Jadi makna sini yang kisim ni yang diterimanya, bukan makbul teknikal pula kan. So makna dah lain ni. So tak ada cara lain melainkan kita sebut aqsam makbul. Sebab ini sudah jadi dah jadi teknikal dah makna dia. So isim dah isim yang tersendiri. Al-mabhasu tsani at-taqsimu makbul. Yang kedua, membahagikan pembahagian khabar makbul berdasarkan kepada ma'mulin bihi, dengan maknanya boleh diamalkan tak boleh diamalkan. Ghairi wa ila makbulin ila ma'mulin wa ila ghairi ma'mulin. Senang je. Okey, mabahas awal, barulah masuk mabahas awal. Al-mabhasu al-awwalu aqsamul makbul. Pembahagian khabar makbul, ini khabar yang diterima untuk berhujah dan untuk diamalkan. Okey. Dibahagikan khabar makbul ini according to, berdasarkan kepada tafawud, perbezaan maratib, kedudukan ataupun darjahnya, ketinggian dia, dibahagikan kepada dua bahagian yang utama, raisiyan, iaitu sahih dan hasan. Dan setiap sahih dan hasan itu dibahagikan pula kepada dua bahagian, iaitu li zatihi, yakni sahih li zatihi, sahih li ghairihi, hasan li zatihi, hasan li ghairihi. Mana kamus kita ni? Ni al-mana
So ala yaulu makna dia ni to return, kembali semula. Makna tadilah. Yuqassamu al-maqbul, dibahagikan. Qassama yuqassamu, qassama yuqassimu, majhul yuqassamu. So yuqassamu, yuqassamu nak kepada naib fa'il lah, makbul, dibahagikan. Khabar makbul itu berdasarkan bin nisbati ila. Tak payah tulis dah, bagi 2, 3, 4 kali dah ada. So bin nisbati, tulis juga. Tafawatu tafawutan. So nombor 5. So mudhafu ilaih, uti mara tibi. Dibahagikan khabar yang makbul berdasarkan kepada perbezaan kedudukan dia kepada yuqassamu ila, jauh kan, yuqassamu ila kismain, 2 bahagian. Ni kata sifat kepada kismain. Ra'i, ni kena ada sabdu lah. Ra'i si yai ni, ra'i si yai ni kepada 2 bahagian yang utama, main division, 2 main division, iaitu huma, mereka berdua tu ialah sahihun wa hasanun. Wa kullu minhuma yuqassamu ila qismain. Setiap satu, yakni sahih dan hasan ni bagi pula kepada 2. Wa kullum, setiap satu, minhuma min sahih wal hasan yuqassamu ila qismain. Ni pun tak payah tulis lagi baris, tapi saya tulis juga. Qismain. Huma iaitu mereka berdua ialah hasanun sahihun hasanun li zatihi. Pada zatnya, mana diri dia sendiri itu sudah hasan lagi sahih bila cukup syarat. Dan juga sahihun li ghairihi hasanun li ghairihi wa li ghairihi. Mana sahih kerana orang lain, li ghairihi kerana yang lain daripada zatihi, kerana sebab lain. Maka kembalilah, dia kata, bahagian bahan makbul itu secara keseluruhannya pada akhirnya dari segi pembahagian fata'ulu ala ya'ulu, mana return back, kembali semula. Dia nak cakapnya, maka kesimpulannya pembahagian itu semuanya dibahagikan kepada sebanyak 4 arba'ati aksamin. So fata'ulu aksamu makbul fin nihayah, pada akhirnya kepada 4 bahagian. So kalau kita buat, setiap satu mesti ada li zatihi dengan li ghairihi. So kalau hasan, sahih li zatihi, sahihun li zatihi, hasanun li zatihi, li sahihun li ghairihi, hasanun li ghairihi. 4 bahagian.
Wa ilaika so ilaika ni bukan isim ni ya? Isim fi'il, mana dia khus, bukan? Isim fi'il si ila kan? So ila ni ula, ni alia. So ila mana ni ya? Kadang-kadang dia salah. Dia depan belakang lah kan. So ila makna khus. So ila ni kan, so ila so alaika je ya kan. Ilaika ni tak ada rasanya kok. Ni sebab dia kata ni wala yuqalu ilaikal kitab lianna ilaika ism fi'il bimana tatih wa innama yuqalu dunakal kitab. So dia bukanlah sini. So makna dia sini khabar biasa je lah. So wa ilaika bahsun, bahsu hazihi al-aqsami tafsilan. So dia nak kata ni selepas ni pembahagian secara detail. Sahih. Boleh cepat-cepat sikit habis. Hadis sahih. Belajar tengah-tengah hari ni tak mengantuk? Betul kan? Saya nasib baik saya kena bercakap. So sekarang ni masuk sahih. As-sahihu ta'rifuhu, its definition, ta'rifnya dari segi lugatan, dari segi bahasa, kemudian dari segi istilahan. Lugatan wa istilahan. Istilahan. So dari segi bahasa, buka kamus, dia kata sahih ni ialah ziddu sakimi. Yang tidak sakit. Ni sakit. Ni bertentangan dengan sakim. Against lah. Sahih ni adalah ziddu sakim, berlawanan dengan.
So kalau sakit pada body tu dia secara hakiki lah kan. So wahwa sahih ni ialah hakikatun pada body kita kan. Boleh tengok lah kan, fil ajsam, pada body kita, fil ajsami. Wahwa majazun, lawan hakiki ialah majazi. So majaz ni mana? Kinayah saja. Mana kinayah? Yang tidak sebenar ya? Pinjam saja. Seumpama. So majazun fil hadis. Mana kata hadis sakit? Seumpama sakit lah dia kira. Majaz lah, dikira sakit punya rawi tu pendusta ke, rawi tu ada problem ke ketika dia ni sakit. Seumpama yang orang sakit. So pinjam je lah majaz fil hadisi. Dan juga kepada makna-makna, keseluruhan benda yang berbentuk maknawi. Kalau yang hakiki ni sakit je lah. Kalau sebab sakit, sakit saja dalam sahih. Sa'iri mana? All. Fi majazun fil hadisi wa sa'iri mudhaf ilaih ma'ani ke ma'ani ni dia ada ni ma'ani ke ma'ani ma'ani saja macam athani tadi kan. Al-ma'ani ini ingat qadi sudah. Al-qadi al-qadin al-qadi 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 al-qadiyah ar-rami ramin ar-rami ar-rami ar-ramiyah. Istilahan mattasala sanaduhu binaqlil adli dhabiti an mislihi ila muntahahu min ghairi syuzudin wala illatin. Mattasala ini alladhi ittasala bersambung. Ni nombor 7 ke nombor 8 ni? Tadi dah ada tadi. Tadi ittazara tadi pagi-pagi lagi. Nombor 8. Nombor 8. So dia punya maf'ul, dia punya sulasi apa ni? As-salah. Wa salah. Sampai. Wa salah. Waw dengan hamzah nanti boleh tukar kepada ta. So, ittasala. Sepatutnya ittasala. Ittasala. So waw ni tukar kepada ta. Sama jadi ittasala. So dia lazim lah. Bina lazim. So bina lazim ittasala sanaduhu. Sanak dia tu mestilah bersambung. Sambung pula dengan perpindahan, dengan binakli, dengan periwayatan. Nakli maknanya periwayatan. Bi dengan nakli dengan periwayatan. Makna periwayatan ini pindah memindah lah. Pindah-pindah ni mestilah rawi kan. So rawi ni mestilah mempunyai sifat yang tertentu. Di antara sifatnya ialah sifat adlun. So sini binakli mudhaf ilaih adli. So sifat dia. Yang kedua, sifat dia adil ni dia ada takrif dia nanti. Dia mesti orang Islam, dia mesti apa? Sikit-sikit lagi ada sini ya. Ni adalah ni. Mestilah Islam, balik, akil, tak boleh fasik, tak boleh buat perkara-perkara yang bertentangan dengan muruah, dengan maruah. So makna adil. Dan yang kedua sifat dia, seorang rawi itu mestilah
Dhabit. Dhabit mana dia mesti mempunyai ingatan yang kuat. Ingatan yang kuat di sini sama ada dia hafal ataupun dia catat. Dhabiti. Dan dia tu mesti ambil daripada orang yang serupa dengan dia juga. Maknanya rawi yang dia ambil itu mestilah sama dengan dia, yang adli dhabit juga. And mislihi. Sampailah ke akhir. Ila muntaha. Muntaha. Ada orang baca muntahahi. Muntahahu. Muntahahu. Okey, berapa sifat dia tu? Bukan, salah sini. Ni satu. Muttasil. Ini yang kedua. Yang ketiga. Ni yang keempat. Ni yang kelima. So sanad mesti sanad muttasil. Rawi itu mestilah adil, dhabit. Kemudian riwayat dia ni jangan ada syaz, min ghairi syuzuzin. Tak ada syaz. Syaz maknanya dia bertentangan dengan rawi yang lain yang lebih siqah daripada dia. Haji Sairan kata dia lebih siqah, mari kelas hari-hari dah. Seorang lagi mari juga kelas ni juga, tapi dia kurang sikit mari markah kurang sikit. Tiba-tiba dia riwayat kata ustaz kata gini, Haji saya kata gini, kita nak pakai mana? Jadi Sairan. Sebab dia baru bertentangan. So panggil dia, kalau lah bertentangan kan, so dia mukhalif dia panggil. Jadi riwayat dia tu syaz. Riwayat yang seorang lagi tu syaz, bertentangan dengan rawi yang lebih siqah daripada dia. Dan riwayat dia tu jangan ada illah. Illah maknanya satu penyakit tu yang hanya orang yang bijak, yang hebat saja boleh kesan. There is a problem in this hadis. Kalau orang biasa-biasa ni, muhadis biasa tak nampak. So muhadis yang cerah nampak. Ada problem dia kata. Min ghairi syuzuzin, min ghairi illatin. So dia tak mahu ulang min ghairi, disebut wala saja. Wala illatin. So ataf ni la ni kepada ni min ghairi syuzuzin, min ghairi illatin. So sebab tu orang kata syarat hadis sahih ni kena ada 5. Ni dah 5. Ittisal, adil, zabit, dia panggil adamu syuzuz, ataupun ada yang sebut ghair, ada sebut min adami, lacks of, tiada syuzuz, tiada syaz dan tiada illa. Nanti dia akan detailkan lah apa makna semua tu. Syarah, tadi kita syarah dah, ni kita terjemah lah. Syarhu ta'rif, syarahan pendetailan tentang definasi. Ishtamala yashtamilu, ta'rif. Ta'rif yang telah disebut sebelum ini, sabiku, ishtamala, mencangkupi beberapa perkara, umur. Istimala kita pakai ala kan. Istamala ala, mencakupi beberapa umur, beberapa perkara. Maknanya ada beberapa perkara ni sentuh, maknanya dia sebut 5 perkara. Kita dah sebut 5 kan, dia baru nak sebut 1 alif ba ha da. Alif ba jim kan, alif ba jim lah sepatutnya. So perkara-perkara ini wajib dipenuhi. Yajibu ni masdar, tawaffara yatawaffaru tawaffuran, tawaffu, yajibu ni tadi dah ada yajibu tadi.
Kalau yajibu mesti dia kena ada fa'il lah. Tawaffuruha. Sehinggalah mana wajib dipenuhi syarat-syarat tu. Umur ni, ini syarat-syarat ni perlu dipenuhi. Sehinggalah akan jadi hadis itu sahih. Hatta menasakkan fi'il mudhari' hatta yakuna al-hadis sahihan. Dia dah buat dah sahihan. Umur-umur ni ataupun syarat-syarat ini ialah seperti berikut. Wa hadhihi al-umur umuru hiya, iaitu yang pertama ittisal sanad, yang kedua adalatul ruwah, yang ketiga dhabtul ruwah, yang keempat adamus syuzuz. Ini saya dah buat tadi, Adam tadi kan. So ini semua masdar ni. Ittisal adalah dhabt adamu. So adamu ni bukan masdar, ini masdar syuzuz. So nak baca mana? Ittasala yattasilu ittisalan. So ittisal hiya yang pertama, ittisalu as-sanadi. Sanad mesti bersambung. Persambungan sanad. Perittisalan sanad. Tidak memutusan. Tiada pemutusan sanad. Persambungan sanad. Adalatu ruwah, keadilan. Adalatu ruwah, rawi-rawi. Jamak ruwah. Ruwati. Dhabtu. Kekuatan dhabt. Dhabt mana tadi? Penjagaan lah. Penjagaan. Kita sebenarnya penjagaan baru boleh sebut penjagaan dari segi hafalan, penjagaan dari segi tulisan. Kan? Mana orang kata hafal tulis. So penjagaan. Dhabtur ruwah yang ke 5. So 2, 3, 4 je. Ada lagi bawah ni sebelah tu. So adamu, ketiadaan. Adamu artinya ketiadaan. Kalau adamu mesti sentiasa mudhafu ilaih. So syuzuzi. Satu lagi adamul illah. Hadis tu jangan ada illah. Illah sini illah khafi lah, yang kalau illah jali tu, illah yang terang-terang tu semua orang nampak. Sebab hadis sahih ni kan dia tak berapa nampak tadi. So adamu illah. Ni pun tak buat ni. Tak boleh dia buat automatik kita. Ada pecah. References ada. Nanti kalau kita buat tempat lain nanti dia kekal ya. Kalau kita balik sini. So kena buat juga. Lain-lain. Tak macam page ni. Nanti yang kita buat tadi kita dah buat layer 1 tadi kan. Dia kekal kan. So apakah makna ittisalus sanad? Ma'nahu, ni baru belajar tadi. Kalau ada ya, makna ya ni alif maksurah ni, nanti kalau campur dengan dhamir kena ada alif mencancang. Jadi makna. Tak kira lah fi'il ke apa, macam Roma kan. Roma melemparkan. So nanti kalau ada dhamir depan dia akan jadi Roma gitu. Romahu, Romaha, Romaya. Ni nak kena tengah kata-kata kali ni. Wa ma'nahu, its meaning is, wa ma'nahu anna, bahawa setiap rawi, kulla rawin. Ini macam ramin, qadin. Kulla rawin, setiap rawi daripada rawi-rawi yang ada tu, min ruwatihi, telah mengambilnya
qad akhazahu secara bashara yubashiru mubasharatan, masdar mubasharatan, telah mengambilnya secara mubasyarah. Amman, Apa dia mubasyar? directly, Basyar. directly. Anman, so anman sambung jadi amman. So amman daripada orang yang di atasnya, yang lebih tinggi daripada dia. Amman fauqahu, daripada awal sana sampailah ke akhir sana. Min awali sanadi ila muntahahi. Muntahahu. Yang kedua, makna adalatul ruah. Ini tafsirlah, huruf tafsir. Anna, setiap rawi macam tadi juga, tak payah tulis. Anna kulla, cuba baca. Anna kulla rawin min ruwati. Tadi ittasala, yang ni ittasafa, ruwatihi ittasafa, telah mempunyai sifat, bersifat, artinya memiliki sifat. Setiap rawi itu mempunyai sifat biqaunihi, yang keadaannya adalah sebagai musliman. So kita nak tukar sini boleh ruwati ittasafa kana, so musliman. Musliman. Satu, dia ni mestilah orang Islam. Kemudian dia mestilah balik. Yang ketiga mestilah berakal. Yang keempat ghairi ke ghaira? Ghaira. Fa sikin. Wara ghaira mudhafu ilaih. Makhrumi al-muru'ah. Muru'ati. Makhrum adalah defect. Maknanya tak, apa dia kata? Cacat dari segi maruah. Nanti dia akan tafsirlah maruah ni apa benda-benda pula. Contohnya dia kata ada dua, satu yang sagair, yang kecil. Muru'ah ni yang kecil, ada yang besar. Dosa kecil, muru'ah, dia buat dosa-dosa kecil. Ataupun dia buat benda-benda harus, ni buat dosa kecil banyak. Masa dia curi, dia kata curi benda-benda kecil. Satu suap nasi ke? Ataupun dia buat benda mubah tapi menyebabkan dia merendahkan status dia. Benda mubah tu yang merendahkan status dia. Macam apa? Kencing tengah jalan ke, bau.
Kucing berdiri. Tu dalam periwayatan hadis lah waktu tu. Dia ambil kira benda tu. Makan tengah jalan. Malah makan di restoran zaman tu lah. Orang tak makan restoran belakang. Makan restoran. Orang tak kecil lah tengah jalan. So Nabi tu untuk bayanul jawaz. Nabi nak ayat benda tu kalau dibuat mana harus. Tapi bila dah masalah hadis ni diperketatkan sehingga setakat ni pun tak boleh buat. So nanti mungkin turun darjah lagi lah dari segi ni letak yang tinggi. Kan? Bukan tolak sepenuhnya. Jangan sekarang tak kira dah, hadis dah habis dah sini. Sama aja besar muhadis tahu mana apa. Walaupun dia ni memang tak kencing lah, tak ada buat besar-besar, riwayat dia tak diterima dah. Dah buku Bukhari dah habis dah. Dah tamat dah. Kalau kita pergi ambil dengan dia tabarruk aja, kan? Setengah orang ingat masih lagi berkuat kuasa. So sama pembukaan musanif tu lah. Bukhari, Muslim apa semua. Siapa yang Siapa yang last musanif hadis tu ayat? So tengok kategori buku lah. Tengok tahun-tahun tu, tengok tahun. Okey, Zabtur Ruwah. Zabtur Ruwah meaning anna bahawa setiap rawi daripada rawi-rawi itu kana tam tamma ad-daba labti sempurna. So tam maknanya tam bukan nakis lah, lawan dia nakis, tak sempurna. Tam maknanya sempurna. Ada dua jenis, satu dabt imma dabtu sadri wa imma dabtu kitabin. Dabtu sadrin atau dabtu kitabin. Sebab apa kadang rawi tu dia riwayatkan berdasarkan kepada hafalan dia. So hafalan dia ni dulu dia ada kitab. Kemudian kitab dia terbakar. Dia selalu guna kitab dia untuk ni. Untuk siapa-siapa nak main ngaji, catat. Tulis kan. Satu hari dah kitab terbakar. Dia pun guna ingatan dia. Dia guna sadr lah. Kebetulan waktu tu dia dah tua. So kemungkinan khalal tak ingat tu besar. So mana tam tadi, mana betul-betul lah. Kalau dhab tu sadr dia ingat betul. Dia ingat dan dia ingat sebagaimana Syekh beritahu dia. Kemudian dia boleh cakap balik sebagaimana Syekh menyampaikan kepada dia. Kalau sadar kitab ni dia jaga betul-betul. Tulisan tu mesti tulisan dia punya lah. Tak catik, tak ubah, tak masukkan, tak celahkan apa-apa perkataan tambahan. So dia kata wahwa muhafazatuhu ala kitabihi, dia jaga kitab dia dan dia jaga daripada masuk benda-benda yang mengubah taghirum ma. Dia tak hina samaihi fihi min hini samaihi dan dia tak bagi pinjam kepada siapa-siapa melainkan orang yang percaya. Dulu maknanya bukan kitab ni nak kena pinjam, nak kena salin. Nak kena salin dulu, bukan beli kedah, salin. Berat. Mungkin dia orang boleh ingat sebab salin tu. Satu. Kita copy paste tu. File.
2, 3, 4 file tu. Satu pun tak ingat hadis. Nama amal bin niat pun tak ingat kanji Bukhari kan. Tapi ni semua matan je kan? Ha? Matan aja kan? Masuk dia punya sahabat-sahabat kan? matan je. Syarah tu tak kira hadis lah. Mana? Kalau maksudnya ingat tadi tu, kalau dia tak ingat, tak kira. Tak kira. Dia hanya menyampaikan ni periwayatan saja. So tidak semestinya dia faqih kan. So dia ingat. Biasanya dia faqih lah. Ai alla ada musyuzus. Ai alla yakuna, tak boleh jadi hadis tu berlakunya syazan. Syazan. Ini kata sifat lah kan. Tadi syuzuz tu sifat masdar. Ini kata sifat. Syazan. Ada sabdu ke? Ada lah. Syazan. Syazan. Okey, makna syaz tadi. Wasyuzuz artinya syaz, masdar. Wasyuzuzu, apa makna syuzuz? Mukhalafa tu as-siqah. As-siqati, rawi yang siqah, panggil siqah. Mukhalafatu siqah, siqati, rawi yang siqah bertentangan dengan periwayatan ini, bertentangan. Pertentangan rawi siqah terhadap liman huwa, orang yang lebih siqah daripadanya. Dia siqah dah. Au saku minhu. Ni nak mubagih? Tak payah. Minhu. Ausaku boleh? Ausaku, ausaka, ausaki. Tak jadi makna. Nak kata sini maksudnya lebih sikah. Sin tafdil je lah. Kalau dibaca itu tak boleh ada. Jadi sikah makna lain pula. Sikah. Tak usaku juga dia baca. Usaku. Usaku jadi fi'il pula, bukan jadi sifat. Jadi fi'il madhi pula. Uf'alu. Af'ala yuf'ilu. Majhul. Maknanya bagi orang yang disikahkan daripadanya. Disikahkan apa mana? Disikahkan daripadanya. Lebih sikap ausat. Ni kena ada lebih tu kan. Kelas? Tapi tidak, sini dia hanya sebut satu saja kan. Seorang rawi. Mungkin seorang rawi dia lebih sikah. Minhu. Mukhalafatu sikah liman huwa awsaqu minhu. Ataupun daripada jamaah misalnya. Au li jama'atin. Li jamaah. Dia bertentangan dengan kumpulan besar orang-orang yang sikah. Liman huwa liman li jama'atin minas siqah. Minas siqati. So rawi ni dia bertentangan dengan satu kumpulan rawi-rawi yang siqah. Yang ni antara dua orang je. So ini ada tajuk khusus tentang syaz. Wah cepat kita ini. Pasal dah pandai. Yang kelima, adamul illah. Apakah maksud mesti hadis sahih tu tiada illah, tiada penyakit khafi? Maksud dia alla yakuna al hadisu hadis ma'lul. Itu panggil ma'lul. Yang di'illah, yang diillahkan, yang dikatakan dia ni ada penyakit. Ma'lulan.
an la yakunal hadis, tak ada orang dakwa itu sakit dia. Mana ada dakwa maklul, so dia jadi maklul. Jadi illah tu sendiri apa benda? Wal illatu ialah sababun, sebab yang tersembunyi, hidden, ghamidun. Ni pun kopi dah. Ghamid ni apa nak kata? Khafi ni yang tersembunyi. Ghamid Kopi yang bersorok. Ramadan Kopi. Kha umut ghamid, hidden juga, tak jelas. Khafi ni halus sikit lah, sama je lah. Yang tak jelas khafi, tersembunyi juga, khafiyun. Yaqdahu, yang mencacatkan. Yaqdahu, ini penyakit itu yang tersembunyi itu, masalah yang tersembunyi itu akan mencacatkan kesahihan hadis. Sihhati hadis. Sedangkan ma'an, zahirnya, kalau tengok secara zahirnya, selamat aja, mana tak ada kecacatan. As-salamah, bebas daripada sifat tadi, sifat illah, sababu ghamis tadi. As-salamah minhu, bebas daripada cacat, sabab ghamis ataupun salamah minal illah. Contohnya, rawi ni dia ada waham sikit, tukar. Waham dia. Nama tu tukar. Kan? Baris ke, tukar baris ke, tukar huruf ke. Ada waham. So orang tak nampak. So kalau muhadis mudah yang lain tu, dia tengok riwayat yang lain tu tak sebut gini. Sikoh-sikoh yang lain tak sebut perkataan macam ni, dia sebut macam ni kan. Syurut, syarat-syarat dia. Syarat-syarat apa tu? Syarat sahih. So kesimpulan dia nak buat ni. So yatabayyanu, jelas. Tabayyana yatabayyanu. Yatabayyanu. Jelas daripada syarah ta'rif ni, min syarah ta'rifi. So anna, bahawa syarat-syarat, anna syurut as-sahihi, bahawa syarat-syarat sahih ni yang wajib dipenuhi, allati yajibu tak boleh sebut pula 2-3-4 kali dah ada ni. Tafa'ul. Fa tu mesti bagi apa? Dhammah. Tawaffu sehinggalah hadis tu akan jadi yang yakuna al hadisu sahihan. Khamsatun. Mana fa'il yang tabayyana? Oh, jauh yang duduk. Yajibu ni silah allati la mahalla laha min al-i'rab.
Anna syurutaha sehinggalah sampai ke khamsatun. Maknanya praise ni kan. Klaus ni, klaus. Sebab dia ayat kan. Sebab khamsatun macam apa? Khabar kepada siapa? Khamsatun. Syurut. Maknanya dia khabar kepada isim anna. Anna syurut. Anna syurutul sahih khamsatun. Inna syurutal sahih khamsatun. So sini. Wahya 2-3 kali sebut benda yang sama. So ittisalus sanadi, adalatur ruwati, kemudian dhibtu ar-ruwati, kemudian adamu illati, kemudian adamu syuzuzi. Ini kalau tanya dalam puasa kena jawab. Setengah ni kan buat master PhD dah. Bila ditanya kan dalam puasa, hadis sahih apa? Tak ingat baca banyak doa. Nak sebut 5 tak ingat. Jadi dia ingat ikhtilah banyak. Kata ni hadis doa ni, semua ni doa ni tak boleh pakai. Ma huwa hadisus sahih? Afwan nasitu. So baru-baru jangan belagak lah belajar hadis ni kan. Kita kena tawaduk lah dengan ulama-ulama dahulu. Faiza, kalau mana-mana satu daripada syarat ini berlaku khalal, berlaku tak sempurna, gangguan, so, ikhtalla. Khalla, so khalla, ikhtalla. Nombor apa? Apa ni kan? Ni defektif, faulty, kekurangan lah, ada kesalahan ke tak betul ni. Nah, ikhtallat syurut, mana tak sempurna syarat. Dah ada sini ikhtallat asyurutu. Kalau tak sempurna, tak cukup. Di sini fa idza ikhtalla, jika sekiranya tak cukup satu saja syarat, syartun wahidun, daripada syarat-syarat itu, min hadhihi syuruti khamsati, nombor boleh jadi kata sifat. Syurutil khamsati sepatutnya kalau disebut al-khamisah jadi yang kelima pula. So syurut-syurut yang 5, maka tidak dinamakan hadis itu pada waktu itu sebagai sahih. So fala yusam, tidak dinamakan. Fala yusamma al-hadisu sebagai hadis sahih. Hina izin, pada waktu ni, at this time. Hina izin, at this time, as a dia panggil rigorous, R-I authentic. Hadis. Contoh, misaluhu, telah dikeluarkan apa yang telah dikeluarkan oleh apa yang telah ditakhrijkan oleh Bukhari. Ini apa yang telah disebut Bukhari dalam kitab dia, ma akhraja Al-Bukhari dalam sahihnya, fi sahihihi,
dalam kitab sahih nantinya. Qala haddathana Abdullah bin Yusufa qala akhbarana Malikun an ibni Shihabin an Muhammad ibni Jubair ibni Mat'amin an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghribi dengan surah At-Tur, Bituri. So Nabi semaya maghrib baca surah At-Tur. So fahadha, hadis ini hadis sahih dia kata. Fahadhal hadisu, this hadis is sahihun. Why? Because sana dahu muttasilun. Kerana sanaknya muttasil. Pasal apa? Kerana anna kulla rawin, setiap rawi daripada rawi-rawinya min ruwatihi telah mendengar, sami'ahu telah mendengarnya hadis ini daripada syekhnya, min syaikhihi. Baik, mana bukti dengar? Haddatsana dengan akhbarana itulah mana tanda dengar. An bukan tanda dengar. An bukan tanda dengar. So an ni kena check tengok di tempat lain dia ada sebut tak akhbarana ke, ataupun memang Ibnu Syihab ni memang dia tak ada dah. Kalau dia memang kalau ambil memang ambil direct dengan Muhammad bin Jubair. Kena check tengok. Sebab kalau an kena tengok dulu. Mana yang tadi sama tadi? Ni haddatsana dengan akhbarana. Itu kita panggil yang sama. Adapun yang an ni kita panggil an-anah. Adapun yang guna an ni kita panggil an. Wa amma adapun yang an-anatu ni mudhaf ilaih. Pengana-anahan, penggunaan an kepada Imam Malik. Malikin kan? So ni Malikin an Ibnu Syihab kan? Dan juga Ibnu Syihab dengan Muhammad bin Jubair. So anatu Ibnu Malik wa anatu Ibni Syihabin wa ibni Jubairin. Maka dikira sebagai mahmulatun. Anak-anak ni perempuan sebab guna mahmulun. Kalau muzakkar jadi mahmulun. So di sini mahmulatun, mahmulatun dikira ala sebagai ittisal, sebagai bersambung. Kenapa? Kerana rawi ni memang rawi yang tidak satu sifat, dia panggil mudallis. Li'annahum, kerana mereka ni setelah dicek bukan orang yang mudallis. Mudallis artinya biasanya dia tak sebut, dia kata panggil lakang, melangkau, dia sembunyikan nama sairan, dia sebut saya ambil daripada Hamizi direct, sebab Hamizi tinggi lagi. Kalau sebut sairan, jadi ada 3 rawi, 3 nak kena langkau dia punya, dia panjang dia punya sanak kan. So dia nak panjangkan, dia nak pendekkan sanak dia supaya tinggi kan. So dia sembunyikan syekh, orang yang di tengah tu dia sebut. So mudallis, sembunyikan. So kalau sembunyi tu cacat. So fa mahmulatun ala ittisal. Inilah kita takut guna an ni. Takut rawi itu jenis orang yang sembunyikan. Ala ittisali li'annahum ghairu, mereka bukanlah orang-orang yang mudallisin. Mudallis, kalau seorang kita panggil mudallis.
lisun. Mudallisin. Kalau macam ada mana tu dia tak mudalis ke? Ah, Dia tak charge lah tu. Bunyikan juga. taklah. Tu biasanya lah. Ha? Itu dah biasa dari segi rawi-rawi tu dah biasa sangat. Dah biasa, melainkan dia orang cek tengok ni hidup tak tahun lain terus. Di mana dia dakwa tu? Dakwa dia dia sama. So dia dakwa. Semaknanya rawi tu dakwa. Yang ni memang awal-awal lagi. Dah ada kecacatan dah kan? Ha? Yang hidup sezaman. Kalau Imam Bukhari hidup sezaman dan jumpa. Kalau Imam Muslim hidup zaman dah cukup dah. Tak, tadlis maknanya memang dia ni sepatutnya memang riwayat dengan dia memang kena meriwayat melalui sairan, tapi dia tak sebut. Itu maksudnya. Nama tak kira lah, nama apa-apa. Dia nak masukkan Abdullah yang Sifah, tapi dia sembunyikan Abdullah. Nama sama macam mana? Nama sama lah. So orang ingat Abdullah ni memang adil. Padahal Abdullah yang tu yang beriwayatkan tu Abdullah tu yang. So maknanya dia sembunyi lah. Tak kira asal dia sembunyi je lah. Dia sembunyi yang sebenarnya. So dia tak sebut yang sebenarnya lah. Sepatutnya dia riwayat kepada rawi yang atas lagi. Rawi yang bawah tapi dia lompat naik atas. Ataupun dia sembunyi. Ini so rawi ni kalau kita cek seorang-seorang pun tadi dari segi mudallas tu maknanya tak ada nilai dia tak melompat. Kemudian rawi seorang-seorang kita tengok dalam asma'ur rijal, kita dapati dianya rijal yang adul semuanya. Adulun. Semua adul, yang tadilah yang muslim, baligh semua kan. Kemudian yang tadi semuanya dia dhabituna. Ad-dhabituna. Kemudian kan dhab bila dhab yang tam kan? Yang tam, dhabtan, taman. Yang tam dan bebas daripada salimun. Hadis ni salim daripada syas. Sini semua ni kan, illa pun tak ada, syas pun tak ada. Yang kedua hadis ni wali anna ruwatuhu dah. Saya dah ulang sama benda yang anda sebut dah. Wali anna dari segi rawinya ialah rawi yang li anna ruwatahu semuanya adul. Adulun zabituna. So hadhihi awsafuhum. Mana-mana kita nak tahu dia ni adil ke dia ni dhab? Kita tengok dalam kata-kata ulama jarah dan ta'dil. Macam Imam Bukhari ke, Yahya bin Ma'in ke, Imam Ahmad ke, Imam Nasa'i ke. So semua imam-imam dalam jarah dan ta'dil. Indah di sisi ulama-ulama jarhi wa ta'dili. Jarah ni yang kata dia ni tak sikah, dia ni teruk, dia ni mudallis, dia kata kan. Dia sebut kecacatan lah. Ta'dil ni dia kata dia ni sikah lah, bukan tak satu sikah, dua sikah. Atta indah ulama jarhi wa ta'dil. Sini kena tengok dalam kitab-kitab jarh wa ta'dil lah. Sekurang-kurangnya dalam Taqribut Tahzib Ibn Hajar, Tahzibut Tahzib Ibn Hajar juga, yang ringkas sikit Taqrib. Besar sikit Tahzib.
Ini takribut tahzib. Ini tahzibut tahzib. So macam mana dia kata, bila kita cek tengok dalam senarai dia punya biodata, so ulama jarah tadi dia tulis dia tentang inilah sifat-sifat dia orang. So Abdullah bin Yusuf dia kata siqatun mutqinun, siqah lagi tekung, maknanya perinci dia punya ni periwayatan dia. Siqatun mutqinun. Dua pangkat dia, mana kuat tu. Sebawah ni tulis an-anah ialah riwayatul hadisi an syaikhi, syekh dengan lafaz menggunakan perkataan. Ni akan datang dia kata tafsirnya wa sayati tafsilu hukmi an-anati fi nau'il mu'an'anah. Satu nanti dia akan masuk tajuk jenis-jenis mu'an'an. Kita belajar sekarang ni kat hukum ni boleh? Yang ni dah ada. Habis dah? 2 jam dah? Allah. Tu siapa lah nak tengok video 2 jam? 15 minit esok pula. 15 minit esok. So Maliku bin Anas imamun hafizun. Ini pun tanda bagi dia ni rawi yang siqah lah. Imamun hafizun. Ibnu Shihabin Az-Zuhriyu. Ibnu Shihabin Az-Zuhriyu seorang yang faqihun, seorang yang hafizun, seorang yang muttafaqun telah sepakat atas ketinggian dan kehebatan dia. Jalalatihi dan itqanihi, mutqin tadi ketakwaan dia, wa itqanihi ke wa itqanihi wa itqanihi. Muhammad bin Jubair siqatun. Jubair bin Mut'im, ni sahabi tak payah berpakat dah. Sahabiyun. Sebab apa? Kullu sahabah adun. Banyak lagi term ni. Banyak lagi. Kena belilah buku istilah dia. Istilah-istilah ta'dil, istilah-istilah jarah. Kemudian dia bumbung pula pangkat-pangkat level dia. Ini maratib dia. Kalau tinggi ni yang rendah sikit ni. Dalam buku Melayu tu ada kan? Yang tak beli kan? Jarah wa ta'dil. Siqah khayal ke mana? Wali annahu, kerana hadis tu tidak ada syaz, ghairu syazin. Pasal apa? Kerana lam yu'arid, dia tidak bertentangan. Lam yu'arid, dia tidak oppose, tidak bertembung dengan, tidak ma huwa aqwa minhu, hadis yang lebih kuat daripadanya tidak mencanggahinya. Lam yu'aridhu. Habis. Kalau illah pula, wali annahu, kerana dia laisa fihi, tiada padanya sebarang illat. Satu illat pun tak ada. Laisa fihi illatun. Tak ada satu illah pun. Daripada ilat-ilat yang banyak. Minan ilali. Jamak kepada illatun ilan.
Satu pun ilat tak ada. So kalau begitu, hadis ini kita nak macam mana hukum dia? Hukmuhu. So wujubu al-amali, wajib beramal dengannya dengan ijma'. Ijma' kesepakatan, ijma'i ahli hadis. Semua ahli hadis kata wajib beramal dengan dia. Ini kita boleh pakai untuk berhujah. Dan ijma' ahli hadis satu. Kemudian ahli usul dengan fuqaha 2, 3. Wa man yu'tadda, wa man yu'taddu lah sepatutnya. Dan orang yang dikira min ahli, wa ma yu'taddu bihi, orang yang diambil kira tentangnya, mana dikira dia sebagai, diambil kira, diiktibar dia dalam berhujah, iaitu ulama-ulama usul. Kita panggil usuliyun ataupun usuliyin. Ulama-ulama usul. Usul mana? Usul fiqh. Usuliyina dan fuqaha. Wal fuqaha ini biasanya buat fatwa-fatwa kan. Wal fuqaha'i. So kalau begitu dia menjadi hujah lah. Fahuwa hujjatun, termasuk hujah daripada hujah-hujah syarak. Sebab hujah syarak ni banyak lagi kan. Quran pun hujah syarak. So dia termasuk hujah, salah satu hujah daripada hujah-hujah syarak. Min hujaji syar'i. So tidak diberi kelonggaran. Wala yasa'ul muslima, meninggalkan amal. Tarku amali bihi. Meninggalkan ini tidak memberi kelonggaran kepada orang Islam, sebarang muslim, al-muslim. So wajib amal ni dalam semua bidang lah kan. So bidang akidah, bidang ibadat, muamalah, fadilah-fadilah, adab-adab, semua yang bersangkut paut dengan hukum syarak, wajib amal. Wajib kita ambil iktibar lah katanya, untuk diamalkan. Bukan amal terus ni. Wallahu a'lam bissawab.